Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Cik dan Cik berdua. Waalaikumsalam dan selamat pagi Encik Aiman. Waalaikumsalam dan selamat pagi Encik Aiman. Okey. Okey, pertama-tamanya, okey, ini adalah barisan penemu duga anda, iaitu saya sendiri selaku ketua panel temu duga pada hari ini, Encik Aiman, diikuti oleh Puan Farah selaku pemegang saham, kemudian turut dihadiri pemilik syarikat Alah Bestari Sdn Bhd iaitu Encik Kaisal. Okey. Sesi temu duga ini bertujuan untuk mencari seseorang yang mampu memenuhi jawatan pengurus pegawai pemasaran di Alah Bestari Holding Sdn Bhd. Adakah Cik dan Encik berdua sudah bersedia untuk sesi temu duga? Alhamdulillah, saya bersedia Encik Aiman bagi menjawab segala persoalan yang akan diberikan oleh Encik Aiman berkenaan dengan sesi temu duga yang akan dilakukan pada ketika ini. Ya, saya juga telah bersedia untuk menerima soalan daripada pihak Encik Aiman. Okey. Baiklah, jika begitu, kita lanjutkan dengan sesi temu duga kita dengan saya menerangkan deskripsi tugas jawatan pengurus pegawai pemasaran di syarikat Alah Bestari Holding Sdn Bhd. Okey, pengurus pegawai pemasaran bertanggungjawab di dalam mengurus belanjawan pemasaran dan memastikan semua aktiviti pemasaran sentiasa menepati belanjawan. Kemudian, pengurus pegawai pemasaran perlu memastikan pengagihan bahan pemasaran secara berkesan, memantau aktiviti pesaing dan menilai kempen pemasaran, seterusnya menulis dan mengedarkan siaran akhbar mengenai syarikat Alah Bestari Holding. Baiklah, adakah saudara dan saudari faham mengenai jawatan pengurus pengawal pemasaran ini? Silakan. Terima kasih atas penerangan yang diberikan. Secara amnya saya memahami mengenai jawatan pengurus pegawai pemasaran ini. Terima kasih Encik Aiman dan sudah semestinya saya sudah mengetahui peranan sebagai seorang pengawal pengurus pemasaran seperti mana yang telah Encik beritahu sebentar tadi. Baiklah. Sekiranya saudara dan saudari faham, saya akan meneruskan soalan saya yang pertama. Cik Ifah, boleh Cik ceritakan tentang diri anda? Silakan. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk menghadiri dan mengikuti sesi temu duga ini. Saya akan memperkenalkan diri saya, bernama penuh Nur Juajli Zarifah binti Muhammad Rusli, berumur 28 tahun dan masih bujang, mempunyai latar belakang pendidikan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan perniagaan dari Universiti Utara Malaysia dan mempunyai CGPA 3.89 yang telah pun bergraduasi pada tahun 2015. Saya mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran ini selama 5 tahun, di mana sebelum ini saya bekerja di sebuah syarikat selama tempoh 4 tahun. Terima kasih Cik. Kemudian bagaimana pula dengan Encik Firdaus? Silakan. Boleh Cik Firdaus ceritakan sedikit tentang diri anda? Silakan. Terima kasih Encik Aiman. Assalamualaikum dan selamat pagi dan nama saya Muhammad Firdaus binti Abdul Latif dan saya berumur 27 tahun dan berasal daripada negeri Kedah. Saya merupakan pelajar lepasan sarjana pengurusan perniagaan dengan kepujian daripada Universiti Utara Malaysia UM. Saya juga mempunyai pengalaman selama 3 tahun sebagai pengawal pengurus pemasaran di syarikat Sarjana Holding Sdn Bhd. Banyak pengalaman telah diperoleh oleh saya sepanjang berkhidmat di syarikat tersebut. Selain membantu syarikat menepati pasaran hutaran, saya juga berkemampuan untuk mengkaji keperluan serta kehendak pelanggan serta maklumat persaingan pasaran. Dan saya yakin dan percaya gabungan pengalaman serta kelayakan akademik yang dimiliki, saya mampu mengisi jawatan tersebut. Baiklah, soalan kedua. Cik Ifah pernah bekerja di sebuah syarikat sebelum ini, betul? Betul, pada sebelum ini saya pernah bekerja di sebuah syarikat Mega Holdings Sdn Bhd. Namun saya terpaksa meletakkan jawatan saya disebabkan pada ketika itu keadaan arwah ayah saya kurang sihat. Tetapi setelah kepemergian arwah ayah saya kembali ke rahmatullah, saya mengambil keputusan untuk bekerja kembali dan memohon jawatan kosong sebagai pengurus Jabatan Pemasaran di syarikat Encik. Disebabkan saya begitu tertarik dengan perniagaan yang Encik lakukan di syarikat Encik ini. Okay, terima kasih Cik Ifah. Bagaimana pula dengan Encik Firdaus? Silakan. Terima kasih Encik. Ya.
Saya mempunyai pengalaman kerja di syarikat Sarujana Holding Sdn Berhad selama 3 tahun sebagai seorang pengawal pemasaran. Selama 3 tahun tersebut, banyak ilmu serta kemahiran yang telah saya peroleh berkaitan pemasaran. Sebagai pengawal pemasaran, saya telah membantu syarikat tersebut dalam merangka dan melaksanakan pelan strategik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan saya yakin saya mampu menjadi nilai tambah kepada syarikat tuan sekiranya saya diberikan peluang untuk mengisi jawatan yang tuan masukkan. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Ifah dan Cik Firdaus. Puan Farah, ada sebarang persoalan dan pertanyaan untuk ditanyakan kepada calon kita. Silakan. Okey, terima kasih pada Cik Aiman. Okey, sekarang saya ingin menanyakan apakah istimewaan yang anda berdua miliki untuk dilantik sebagai pegawai pengurus pemasaran di syarikat kami ini? Bermula dengan Encik Firdaus. Terima kasih Puan. Saya mempunyai beberapa kelebihan yang saya rasa mampu menjadi nilai tambah yang baik kepada syarikat Alaf Lestari Sdn Berhad ini. Saya mempunyai kemahiran yang baik dalam bidang teknologi maklumat seperti kemahiran Microsoft, Excel, sains data dan sebagainya. Yang mana saya rasa sesuai dengan kriteria yang diletakkan oleh syarikat tuan untuk mengisi jawatan pengawal pengurus pemasaran. Saya juga mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik serta fasih menggunakan bahasa Melayu serta Inggeris. Seperti ditahu, kemahiran komunikasi antara elemen penting sebagai seorang pengawal pemasaran dalam melaksanakan tugasnya. Dan saya yakin banyak lagi perkara baru yang saya akan peroleh sekiranya saya diberikan jawatan ini. Okey, seterusnya Cik Ifah. Terima kasih. Keistimewaan saya sekiranya saya dilantik sebagai pengurus Jabatan Pemasaran di syarikat Alaf Lestari Holding Sdn Berhad ini, saya mempunyai keistimewaan dari segi ilmu pengetahuan yang luas berkaitan dengan pemasaran, di mana pada sebelum ini saya sering kali dinobatkan sebagai pemasaran yang terbaik di syarikat saya yang sebelum ini. Saya mempunyai keistimewaan dari segi kemahiran menilai yang tinggi untuk mengenali serta mencari penyelesaian yang sesuai kepada sesuatu masalah yang sukar. Serta saya juga seorang yang mempunyai tahap keyakinan dan jati diri yang jitu serta berkebolehan dalam berkomunikasi dan mampu menerima sembarang maklumat dan tugasan yang baik. Okey, bagus. Okey, seterusnya pencapaian yang paling membanggakan anda. Teruskan Cik Firdaus. Sepanjang perkhidmatan saya telah memperoleh beberapa anugerah sijil kecemerlangan bulanan daripada majikan saya dan ia telah menjadi satu motivasi yang baik untuk diri saya untuk menjadi lebih baik untuk pada masa akan datang. Cik Ifah. Pencapaian yang paling membanggakan saya adalah di mana pada sebelum ini saya pernah mengikuti dan mendapatkan kursus kecemerlangan ahli Lembaga Pengarah Syarikat Program Usahawan Muda. Malahan kecemerlangan dari segi pemasaran bersama syarikat-syarikat lain juga terjadi seperti dengan syarikat Perkeso, Excel dan sebagainya. Selain itu, saya telah pun menjayakan kerjasama syarikat saya yang dulu dengan syarikat pihak MyBank. Saya juga sering mendapatkan anugerah sebagai penyediaan laporan dan pembentangan syarikat yang terbaik di syarikat saya yang dahulu. Okey, terima kasih. Seterusnya pemilik syarikat kita, Cik Kaisan, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Ya, di sini saya ada 2 soalan. Yang pertama, saya ingin tahu kaedah apakah yang anda akan gunakan untuk memajukan pemasaran syarikat kami? Adakah dari segi email, media sosial, iklan radio ataupun anda mempunyai kaedah yang tersendiri? Cik Ifah boleh jawab dahulu? Pada pendapat saya dan pandangan saya, kaedah yang saya akan gunakan dalam memajukan pemasaran syarikat tuan adalah dari segi penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dalam memajukan pemasaran syarikat tuan ini amatlah penting di mana anjakan paradigma dan peredaran masa telah pun berlaku pada masa ini. Penggunaan media sosial ini akan memudahkan interaksi perniagaan itu berlaku, di mana sebagai contoh, para pelanggan boleh mengemukakan apa sahaja bentuk soalan kepada syarikat Encik dan pekerja di syarikat tuan mampu untuk menjawabnya tanpa mengira waktu. Perkara ini juga akan memberikan kesan positif kepada syarikat tuan disebabkan oleh media sosial ini mampu membantu syarikat tuan lebih terkenal di luar negara.
serta bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang besar lain juga memainkan peranan besar dalam menjayakan pemasaran syarikat tuan. Malahan menggunakan periklanan media berbayar amatlah penting bagi memasarkan pasaran syarikat tuan ini, di mana melalui periklanan berbayar ini kita akan dapat melihat sistem pemasaran itu akan berlaku dengan lebih cepat. Baik, Cik Firdaus boleh teruskan? Okey, baiklah. Kemajuan pemasaran syarikat sentiasa menjadi keutamaan bagi seorang pengawal pengurus pemasaran. Berdasarkan pengalaman saya bekerja sebagai seorang pengawal pemasaran di syarikat sebelum ini, kesemua platform yang dinyatakan oleh Encik sebentar tadi masih relevan dan efektif. Namun, seiring perubahan zaman dan teknologi ini, media sosial menjadi platform terbaik dalam memasarkan syarikat. Seperti kita tahu, penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya telah menjadi trend popular dalam kalangan masyarakat. Banyak syarikat telah mula berani untuk menjalankan promosi, pemasaran dan sebagainya di platform ini. Dan sekiranya saya dipilih untuk menjadi pengawal pengurus pemasaran bagi syarikat ini, saya akan menggunakan sebaiknya kaedah media sosial dalam menjalankan pemasaran syarikat ala Bestari ini, seperti menjalankan promosi berkaitan produk syarikat dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk jawapan Cik berdua. Soalan terakhir bagi kita rumuskan sesi temu udara ini. Mengapakah integriti penting dalam budaya kerja dalam organisasi? Cik Firdaus boleh mulakan? Terima kasih Tuan. Bagi saya, integriti secara amnya merupakan cerminan kepada sifat jujur, amanah serta boleh dipercayai dan lain-lain. Sifat integriti ini bagi saya bukan sahaja perlu dimiliki oleh seorang pekerja tetapi dalam segenap kehidupan harian kita, kerana ia merupakan salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan sudah sepatutnya sebagai seorang pekerja memiliki sifat berintegriti adalah penting dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pekerja. Bagi saya, sebagai seorang pekerja yang mencari rezeki atau memperoleh gaji untuk menyara keluarga, integriti adalah satu hal yang tidak boleh diambil mudah. Budaya kerja yang berteraskan integriti dapat menjamin mutu serta kualiti kerja yang lebih baik serta telus. Dan saya sendiri meletakkan integriti sebagai keutamaan dalam setiap tugas yang diamanahkan. Baik, seterusnya Cik Ifah. Pada pendapat saya mengenai integriti ini, integriti adalah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhannya dan padu pada individu dan juga organisasi. Hal ini demikian kerana integriti penting dalam budaya kerja dalam organisasi ini bagi memastikan hala tuju dan juga bimbingan pelbagai sektor agar dapat membina pekerja yang bersatu padu, harmoni dan beretika. Tanpa integriti ini, pekerja bersatu padu dan harmoni dan beretika ini tidak akan terjadi. Perkara ini juga bagi meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama dalam pelbagai sektor dalam usaha peningkatan. Sekian itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih untuk jawapan tersebut. Saya serahkan semula kepada Aiman untuk teruskan. Okay, terima kasih Tuan. Okey, adakah anda berdua mempunyai sebarang soalan untuk diajukan kepada syarikat kami? Cik Ifah, Cik Firdaus. Setakat ini belum ada apa lagi soalan untuk disoal kepada pihak Tuan. Setakat ini pada saya juga belum ada apa-apa soalan yang akan saya ajukan kepada syarikat Encik. Okey, terima kasih kepada Cik Ifah dan juga Cik Firdaus. Okey, itu sahaja untuk sesi temu duga kita. Sebarang maklumat berkaitan temu duga saya akan maklumkan melalui email Cik Ifah dan Cik Firdaus lah. Okey, sekian, terima kasih. Anda berdua boleh meninggalkan Google Meet ini. Terima kasih.